Pencemaran radioaktif merupakan pencemaran yang sangat berbahaya, tidak hanya kepada manusia tetapi termasuk flora dan fauna. Kesan jangka panjang radioaktif boleh mengakibatkan pencemaran alam, mutasi sel yang boleh mengakibatkan pelbagai jenis kanser, janin gugur dan cacat, kemusnahan ekosistem dan menyebabkan kecacatan pada ternakan. Dunia telah melihat banyak kes pencemaran radioaktif, antaranya ialah letupan loji kuasa nuklear di Fukushima pada tahun 2011. Dalam video ini, kita akan melihat pencemaran radioaktif yang berlaku di Bukit Merah, Perak. Pencemaran radioaktif Bukit Merah berlaku pada 3 November 1982 di Bukit Merah, Perak. Asia Rare Earth Sendiran Berhad atau dikenali sebagai ARE ditubuhkan pada tahun 1979. Penubuhan syarikat ini adalah untuk menjalankan aktiviti pengambilan nadi bumi yang bernama Yttrium. Syarikat ini ditubuhkan melalui usaha-sama Mitsubishi Chemical Industries Limited dan Base Minerals, di mana kedua-dua syarikat ini memegang saham sebanyak 35%, Tabun Haji memiliki 20% saham dan yang selebihnya dimiliki oleh beberapa individu persendirian. Yttrium dikeluarkan melalui mineral yang dinamakan monazit, yang mengandungi unsur bumi yang berbeza dengan radioaktif termasuk thorium dan uranium. Pembukaan kilang berisiko tinggi ini telah mendapat nasihat daripada Pusat Penyelidikan Tun Ismail atau dikenali sebagai Puspati dari Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Hasil sisa pemprosesan monazit ini disimpan kerana berpotensi digunakan sebagai tenaga nuklear dan kelak akan menjadi hak milik dan tanggungjawab pihak Kerajaan Negeri Perak. Kawasan seluas 9 ekar yang terletak di Parit, Perak telah dipilih sebagai tapak untuk pembinaan kilang ARE pada awalnya. Tetapi lokasinya telah diubah kira-kira 7 km daripada Kampung Baru Bukit Merah akibat daripada bantahan daripada orang ramai terutamanya penduduk tempatan. Selepas syarikat ARE memulakan operasinya, penduduk yang tinggal berdekatan dengan kawasan kilang mengadu terhidu asap dan bau yang tidak menyenangkan dari kilang tersebut. Ada di kalangan penduduk yang mengalami kesukaran bernafas dan pedih mata akibat daripada pencemaran udara ini. Lebih mendukacitakan, penduduk-penduduk mengetahui bahawa syarikat ARE telah membina saluran sisa daripada aktiviti pengambilan nadi bumi ke tapak pelupusan berhampiran kampung mereka. Pada tahun 1984, lebih kurang 6,700 penduduk papan dan pekan berdekatan telah menandatangani satu surat bantahan rasmi kepada beberapa pihak, antaranya Perdana Menteri, Menteri Kesihatan, Menteri Besar Perak dan Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Tetapi respon-respon yang diberikan oleh pihak berwajib ini amat mendukacitakan. Beberapa respon daripada pemimpin negara pada waktu itu adalah dari Dr. Mahathir, iaitu Perdana Menteri pada ketika itu, yang memaklumkan bahawa kerajaan telah mengambil setiap langkah keselamatan dan proses pembinaan tapak pembuangan sisa radioaktif akan diteruskan. Datuk Ahmad Stephen Yong, yang merupakan Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, memberitahu bahawa tapak pembuangan di papan adalah selamat kerana dibina mengikut piawaian yang ketat dan mencabar pengkritik supaya membuktikan yang tapak pembuangan itu berbahaya. Kesan daripada surat bantahan yang tidak diendahkan pihak berwajib, beberapa siri demonstrasi secara aman telah dilakukan lebih kurang 3,000 penduduk tempatan dengan menuntut supaya kerajaan masuk campur dalam perkara ini. Tindakan seterusnya hasil gabungan penduduk dari Bukit Merah, Lahad, Melembu dan Taman Badri Shah telah menubuhkan Jawatankuasa Bertindak Bukit Merah yang bertujuan memperjuangkan nasib penduduk papan. Seramai 200 orang penduduk papan telah menghalang jalan untuk ke tapak sisa pembuangan itu. Kerjasama penduduk melalui Jawatankuasa Bertindak Bukit Merah dengan pihak dari dalam dan luar negara adalah bertujuan untuk mencari bukti saintifik melalui kajian terperinci bagi meyakinkan kerajaan bahawa pembukaan kilang ARE ini sangat berisiko kepada penduduk. Antara pihak yang terlibat adalah Sahabat Alam Malaysia, iaitu SAM, telah memaklumkan bahawa bacaan yang diambil oleh pegawainya menunjukkan tahap radiasi di tapak itu adalah 88 kali ganda lebih tinggi daripada had maksimum yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Antarabangsa Perlindungan Radiologi (ICRP). Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Perubahan Bangsa-Bangsa Bersatu (IAEA) mengisytiharkan parit yang menyalurkan dan menyimpan sisa radioaktif itu tidak selamat.
Dr. William Kennel, iaitu ahli fizik dan penganalisa keselamatan British, mendapati kerja kejuruteraan pengurusan sisa radioaktif di situ amat buruk. Dr. Jun Ui, pakai sisa industri Jepun, mendapati kawasan yang dipilih tidak sesuai untuk menyimpan sisa berbahaya. Dr. Edward Radford, bekas ahli jawatankuasa Akademi Sains Kebangsaan Amerika Syarikat mengenai kesan biologi radiasi penayunan, mendapati tapak itu tidak sesuai dan parit itu mempunyai dinding yang nipis dan retak. Kebanyakan pakar-pakar yang dipanggil memaklumkan bahawa tapak itu tidak sesuai untuk menyimpan sisa yang berbahaya. Penduduk papan melakukan mogok lapar selama sehari sebagai tanda bantahan mereka kepada pihak kerajaan yang mempunyai keputusan supaya tapak pembuangan sisa di papan diteruskan. Profesor Sadao Ichikawa merupakan seorang pakar radiasi dan genetik dari Jepun, telah dipanggil oleh penduduk setempat. Hasil daripada ukuran tahap radiasi di tapak terbuka dan kolam berdekatan kilang menunjukkan parah radiasi 800 kali ganda melebihi paras yang dibenarkan. Pada 12 Disember 1985, Datuk Musa Hitam iaitu Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu telah melakukan lawatan ke tapak pembuangan sisa tersebut. Dalam mesyuarat kabinet yang diketuai oleh TPM telah memutuskan tapak pembuangan sisa radioaktif itu dipindahkan ke Banjaran Kelantan yang terletak 5 km dari papan. Seterusnya, 8 orang penduduk telah membawa kes ini ke mahkamah dan Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh memutuskan supaya ARE menghentikan proses melibatkan bahan radioaktif sehingga langkah keselamatan diambil. Seramai 1,500 penduduk Bukit Merah datang ke mahkamah untuk mendengar keputusan itu. Pada tahun 1986, ARE mendakwa syarikat tersebut telah belanja lebih daripada 2 juta untuk memastikan tahap keselamatan mengikut standard Agensi Tenaga Atom Antarabangsa. ARE telah memanggil Dr. Fowler yang merupakan pakar tenaga atom dari Amerika untuk membuat kajian. Hasil kajian mendapati tahap radiasi kilang berada pada tahap yang selamat dan tidak berbahaya. Pada tahun 1987, lebih 20 orang tercedera dan 60 orang ditahan pihak polis selepas 300 orang penduduk membuat bantahan berdekatan kilang ARE. Penduduk telah menjemput doktor dari Kanada, Bernie Lau, untuk meletakkan alat pengesahan gas radon di luar kilang ARE dan mendapati kilang tersebut mengeluarkan jumlah gas berbahaya yang banyak. Kes pembicaraan di mahkamah bersambung dari tahun 1988 dan Mahkamah Tinggi Ipoh mengumumkan penduduk Bukit Merah memenangi kes tersebut dan kesan daripada itu, pihak ARE diarahkan untuk menutup premis dalam tempoh 14 hari. Kesan daripada peristiwa ini, pihak ARE telah membuat rayuan ke Mahkamah Agung dan rayuan tersebut diterima dengan 2 alasan. Yang pertama, mahkamah berpendapat bahawa ARE lebih dipercayai berikutan hasil ujian yang dijalankan oleh mereka menunjukkan bahawa radiasi adalah dalam paras yang dibenarkan. Dan yang kedua, Mahkamah Agung memaklumkan bahawa penduduk perlu merujuk kepada Lembaga Pelesenan Tenaga Atom AELB untuk meminta supaya lesen ARE dibatalkan kerana AELB mempunyai kuasa untuk melakukan hal tersebut di bawah Akta Pelesenan Tenaga Atom. Walaupun pihak ARE memenangi rayuan di Mahkamah Agung, tetapi bantahan kuat daripada penduduk dan pihak luar serta beberapa kali perbincangan di mahkamah, akhirnya pihak ARE terpaksa akur dan pada tahun 1994, kilang ARE telah ditutup dan memberhentikan sepenuhnya operasi mereka. Ini merupakan kemenangan terbesar penduduk setempat yang telah membantah pembukaan kilang ini sejak 1982 lagi.